Itu kata para ulama, perkataan ghaib sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, allazina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada perkara ghaib. Al-Imam Ibnu Ashur dia menyebutkan bahawa yang dimaksudkan ghaib ini ialah ma la yudriku al-his, ma la yudriku al-his, sesuatu yang tidak dapat, la yudriku al-his, sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh panca indera. Ma la yudriku al-his, itu dia maksud dia. Ma huwal ghaib, apa dia ghaib? Ma la yudriku al-his, sesuatu yang tidak boleh dicapai oleh al-his. His ni maknanya panca indera. Begitu juga para ulama menyebut lawan bagi al-ghaib, lawan bagi perkara ghaib ini ialah asyahid, sesuatu yang dapat dilihat. Anak-anak yang dikasihi sekalian, ingat definisi maksud perkara ghaib. Kata Imam Ibnu Ashur atau Asy-Syaikh At-Tahir bin Ashur rahimahullah, ma huwal ghaib, apa dia perkara ghaib? Perkara ghaib ialah ma la yudriku al-his, sesuatu yang tidak boleh dicapai oleh panca indera. Itu maksud al-ghaib. Lawan bagi perkataan al-ghaib ialah asyahid. Apa dia asyahid? Sesuatu yang boleh dilihat. Al-syahid, syahid ni maknanya, kalau orang Arab sebut mahadara, sesuatu yang hadir. Mahadara, sesuatu yang hadir, ada depan mata kita, boleh nampak, boleh dengar, boleh lihat, boleh fikir, boleh bayangkan. Mahadara, sesuatu yang hadir. Maka itulah maksud lawan kepada perkara yang ghaib, iaitu sesuatu yang tidak nampak, tidak hadir, yang kita tidak dapat bayangkan atau fikirkan. Ma la yudriku al-his, sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh panca indera. Anak-anak dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, maka apabila kita berbincang tentang perkara ghaib, kemuncak perkara ghaib ialah Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu agama ni dia terbahagi kepada 3. Akidah, keimanan kepada perkara ghaib. Yang kedua, syariah, iaitu kewajipan-kewajipan dalam ibadah yang boleh dilihat dengan mata. Dan yang ketiga, akhlak, iaitu perkara yang berada di dalam dada manusia yang hanya dapat dilihat hasilnya tetapi tidak diketahui apa di dalamnya. Maka anak-anak yang dikasihi sekalian, kita berbincang tentang perkara ghaib ini, maka dalam Al-Quran ada banyak cerita pasal perkara ghaib. Sebab itu bila sebut pasal iman, iman ini pada perkara ghaib. Kalau benda-benda yang zahir, tak perlu nak iman sebab boleh nampak. Kalau orang kata kepada kita bahawa perlunya menjaga kebersihan, menjaga kebersihan tak perlu nak beriman sebab kita memang nampak. Kalau kita tidak menjaga kebersihan akan kotor. Tetapi beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari kiamat, itu kita tidak nampak. Maka kita perlu beriman, percaya kepada apa yang tidak nampak. Maka sebab itu pengertian iman ini di antaranya ialah tasdik, membenarkan. Dan di antara pengertian iman ialah amal, melaksanakan. Sebab itu pada perkara-perkara yang kita tidak nampak, dituntut iman ke atas diri kita, at-tasdiq, membenarkan. Membenarkan Allah, membenarkan malaikat, membenarkan jin, membenarkan hari kiamat, membenarkan adanya iblis, syaitan dan sebagainya. Manakala iman kepada perkara-perkara syariah, beriman terhadap solat, mengerjakan solat. Beriman terhadap kewajipan zakat, kita keluarkan zakat. Beriman terhadap kewajipan puasa, kita menunaikan puasa. Jadi tak bolehlah kata saya beriman solat ni wajib tapi tak solat. Kerana perkara syariat yang boleh nampak, keimanan ketika itu yang dituntut adalah amal. Keimanan kepada perkara yang tak nampak, keimanan ketika itu membenarkan, tasdik, membenarkan. Jadi anak-anak, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, di dalam Al-Quran bercerita kepada kita banyak perkara ghaib seperti malaikat. Apa dia malaikat? Berapa jumlah malaikat? Apa yang dilakukan oleh malaikat? Segala-gala khabar dan berita tentang malaikat disebut sebagai berita-berita ghaib. Jin. Apa dia jin?
Berapa jumlah jin? Bagaimana bentuk jin? Di mana tinggal jin? Jin adalah makhluk gaib, tidak nampak. Begitu juga alam kubur. Begitu juga roh. Begitu juga orang yang telah mati. Apa mereka buat, di mana mereka berada. Semuanya ini adalah perkara gaib. Maka keimanan kepada gaib ini memiliki prasyarat, memiliki kaedah-kaedah yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis kepada kita, anak-anak dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Apakah kaedah, apakah panduan dalam beriman kepada perkara-perkara gaib? Maka kata para ulama, beriman kepada perkara-perkara gaib ada 5 syarat. Ada 5 syarat atau kaedah yang perlu dipegang oleh seorang yang Muslim yang beriman kepada Allah. Apa syaratnya? Yang pertama ialah at-tasdiq, membenarkan. Beriman kepada perkara gaib dimulakan dengan tasdik, membenarkan, mengakui kewujudan, mengakui keberadaan perkara tersebut sebagaimana yang datang dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Al-Quran sebut ada malaikat, kita beriman ada malaikat. Al-Quran sebut ada jin, kita beriman ada jin. Al-Quran sebut ada arash, kita beriman dengan arash. Al-Quran sebut tentang adanya neraka, adanya syurga, adanya penghuni neraka, adanya penghuni syurga, adanya penjaga malaikat, menjaga syurga, menjaga neraka. Kita beriman kepada semua yang disebutkan tadi. Baik. Itu adalah yang pertama, syarat dalam keimanan kepada perkara gaib ialah at-tasdiq. Yang kedua, apakah kaedah yang diajarkan oleh syarak supaya beriman kepada perkara gaib? Kaedah yang seterusnya dalam beriman kepada gaib ialah yang kedua, kita tidak mengubah suai atau mengurangkan atau menambah apa yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala